Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam siri yang ke-141 dalam kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim, At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Alhamdulillah tuan-tuan, seperti biasa, hari ini adalah minggu yang pertama, hari Isnin. Kita berada pada siri yang ke-141. Seperti biasa tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada dua slot. Slot yang pertama dipanggil, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pusingan yang kedua. Tinggal berbaki dua huruf lagi, huruf ha dan juga huruf ya, iaitu dalam misi mencari dua kotak merah. Yang ini, perkataan ini tidaklah sekerap 3 dan 4 kotak merah yang menunjukkan perkataan tersebut kerap berulang dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada muka surat yang ke-205. 205, iaitu perkataan yang kita nak bincangkan adalah huruf ha, ba dan ta. Habata, habata fi'il madhi. Yahbitu adalah fi'il mudhari'. Manakala ismul masdar ataupun nounnya adalah hubuta. Mana al-inhidar, turun, menjunam turun. Dengan cara yang kuat, cepat. Seperti mana terjunamnya batu, jatuhnya batu. Kalau batu jatuh daripada atas ke bawah, laju, begitulah yang berlaku apabila al-hubut, jatuh ni maksudnya jatuh seperti batu, dia laju jatuh. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habata yahbitu, dia boleh dua. Fi'il lazim pun boleh, fi'il muta'addi pun boleh. Apa itu fi'il lazim, fi'il muta'addi? Lafaz yang sama, berbeza dengan dakhala kharaja. Dakhala masuk, fi'il lazim. Adkhala penambahan satu huruf, memasukkan. Implikasi makna yang berbeza. Kharaja keluar, fi'il lazim. Bila muta'addi, akhraja tambah huruf hamzah di awal, makna mengeluarkan. Tapi habata yahbitu boleh dua makna, sama ada turun ataupun menurunkan. Okey, itu antara fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi. Fi'il lazim turun, fi'il muta'addi menurunkan. Apa yang kena turun? Itu ada alhamdulillah, ada maf'ulun bih. Okey, menggunakan lafaz yang sama. Dalam Quran disebutkan dalam juzuk yang pertama 5 lah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sesungguhnya di antara batu-batu ada yang turun kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Betul tuan-tuan, lihat dalam juzuk yang pertama, muka surat 74. Okey, muka surat 11 ayat yang ke-74, Suratul Baqarah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'
wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di mana tu? Yahbitu, habata yahbitu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Okey. Dan ada pula yang meluncur jatuh kerana takutkan Allah. Meluncur jatuh, menurun, turun, menjunam jatuh. Yahbitu. Min adalah li ta'lil, kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mana ada di antara batu-batu yang jatuh kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila digunakan pada manusia, habata yahbitu hubutan. Maknanya ala sabilil istighfaf, mana benda yang mudah dianggap remeh, dianggap benda kecil. Berbeza dengan inzal, anzala yunzilu inzalan, mana turun. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab habata yahbitu maknanya turun. Dalam juzuk pertama pada, tuan-tuan buka dalam 2 lai ke 3 lai, apa dia? Qul nahbitu minha jami'a, ayat atas sekali. Qul nahbitu minha jami'a, turun. Allah Taala kata kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan juga isterinya Hawa alaiha salatu wassalam, turun daripada syurga. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut habata yahbitu hubutan adalah turun, tetapi turun yang benda yang mudah. Tetapi tuan-tuan, bila sebut tentang anzala yunzilu inzalan, bukan sebarang turun. Turun benda yang sangat mulia, benda yang agung. Contoh tuan-tuan, bila mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan inzal, ismul masdar, anzala yunzilu inzalan, Allah Taala menyebut perkataan anzala nak memberi peringatan benda itu adalah benda yang mulia. Seperti mana turun malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nampak? Tanazzalul mala, daripada nazzala yunazzilu. Cuma perbezaanlah, anzala yunzilu, nazzala yunazzilu. Nazzala yunazzilu, turun tu secara berperingkat. Kalau anzala yunzilu on the spot, turun sekaligus, serentak, ma'an, serentak. Okey. Seperti mana turunnya Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dalam surah tu apa? Surah Asy-Syu'ara, satu lai sebelum habis surah Asy-Syu'ara. Tuan-tuan buka di tengah-tengah ayat dia. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Penurunan Quran adalah satu penurunan daripada Allah Subhanahu wa taala, gunakan tanzil untuk Quran, benda yang mulia. Al-matar pun adalah hujan, dia benda yang mulia juga, benda yang agung. Hujan, satu rahmat. Jadi digunakan anzal. Matar digunakan apa? Digunakan anzala yunzilu. Okey. Tapi bila habata yahbitu, dia nak memberi peringatan alal ghaddi, mana seolah-olah pejam mata, benda yang mudah. Contoh, qul nahbitu minha jami'a, ataupun wa qul nahbitu, apa tu dalam surah Taha. Satu lai sebelum habis surah Taha, 9 lai plus satu page. Tuan-tuan akan jumpa di situ. Dalam surah Al-Baqarah pun lebih kurang sama juga, cuma tak ada wa je, tak ada waw. Juzuk yang ke berapa? 16 tuan-tuan. Dalam surah Taha, muka surat 320, ayat yang ke 123. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Okey,
wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ni dalam ni kalau tak salah, nampak dalam ayat 1 2 3 ni qala ihbita. Itu fi'il amar daripada habata yahbitu ihbita, dua orang. Turunlah kamu berdua daripada syurga. Maksudnya siapa dia? Nabi Adam dan juga Hawa alaihi wassalatu wassalam. Dalam juzuk ke-8 pun ada. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-A'raf, satu lais muka di surah Al-A'raf, juzuk yang ke-8. Satu lais muka bermula daripada surah Al-A'raf. Muka surat apa tu? Muka surat ni yang ke berapa? 153, ayat yang ke-24. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ayat 24 Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala berfirman. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit gangguan internet, minta maaf kepada tuan-tuan. Okey. Kita lihat dalam surah Al-A'raf juga. Muka surat 152. Betul ayat yang ke-13. Qala fahbita minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Okey. Ayat ke berapa? 13. Allah Ta'ala berfirman, maka turunlah kamu daripada syurga, kerana kamu tidak sepatutnya apa dia Allah Ta'ala bagi tahu? Turunlah kamu daripada syurga kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam syurga. Sebab penghuni syurga tidak layak bersifat sombong. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill. Allah Ta'ala cabut daripada hati mereka penghuni syurga sifat ghil, dengki, hasad dan sebagainya. Wa ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka saling bersaudara di dalam syurga. Okey. Jadilah kamu di kalangan orang-orang yang hina. Ini bukan untuk Adam, tetapi untuk Iblis, laknatullahi alaih. Iblis, kerana dia berada dalam syurga, dia dikeluarkan kerana tidak mahu sujud kepada Adam. Allah Ta'ala kata ihbita. Nampak ihbita. Jadi maksudnya apa? Turun. Dan turun tersebut Allah Ta'ala tak gunakan qala anzil minha. Allah Ta'ala tak gunakan perkataan nazala yanzilu. Okey. Kemudian ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Okey, juzuk yang pertama ni, juzuk pertama tuan-tuan buka muka surat ke-9 dalam suratul Baqarah ayat ke-61, iaitu tengah-tengah tu, 4 baris daripada bawah. Ihbitu maksudnya apa? Turunlah kamu. Ihbitu misran, pergilah, turunlah kamu ke suatu kota. Pasti kamu akan memperolehi apa yang kamu nak. Sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu nak. Wa duribat alaihimuz zillah, maka wa duribat alaihimuz zillah, mereka ditimpa, duribat alaihim azillah, kehinaan, wal maskanah, dan juga kemiskinan. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab apa digunakan ihbitu misran, digunakan ihbit? Sebab apa ya? Tak digunakan misran ismul ladzi la yansarif ataupun ismul ladzi la ismul, dia termasuk dalam ismul ladzi la yansarif ataupun tidak. Sama ada dia munawwan ataupun tidak. Ada dua pendapat dalam ilmu ulama-ulama nahwu. Ada yang kata misran, Mesir dipanggil sebagai kota ataupun nama negara.
maka dia boleh berbaris tanwin. Ada yang kata tak boleh baris tanwin sebab dalam Quran, dalam surah Yusuf menyatakan, apa? Wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Betul dalam surah Yusuf. Tuan-tuan lihat dalam surah Yusuf ayat juzuk yang ke-12. Muka surat 237 ayat yang ke-21. Wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Tuan-tuan lihat ayat 21 surah Yusuf muka surat 237 menyatakan wa qala allazi ishtarahu min misra. Nampak min tu huruf jar, harfu jar. Tapi sebab apa tak letakkan misri? Sebab ismul ladzi la yansarif, tak haram berbaris tanwin dalam ilmu nahwu. Tetapi tuan-tuan buka pula juzuk yang pertama muka surat yang ke-9 disebut dan munawwan ditanwinkan misran. Di sinilah ulama nahwu berbeza, dua pendapat. Pendapat yang pertama dia katakan misra adalah termasuk daripada kalimah yang diharamkan tanwin, ada yang menyatakan diharuskan tanwin. Ada dua pendapat di kalangan ulama nahwu kerana ada hujah daripada Quran masing-masing. Okey, masing-masing ada hujah daripada Al-Quranul Karim. Kita lihat dalam ayat misran. Tuan-tuan lihat ayat misran. Sebab apa digunakan ihbitu misran? Kamu pergilah satu kota, kamu turunlah ke satu kota. Sebab apa tak digunakan inzilu, singgahlah di satu kota? Sebab nak bagi tahu bukan ayat ini fa innalakum ma sa'altum, bagi kamu apa yang kamu nak ada di sana. Ini ayat ini bukan ta'zim, bukan tashrif, bukan untuk keagungan, kemuliaan, benda yang besar. Sebab kita lihat ayat selepasnya Allah Ta'ala kata wa duribat alaihimuz zillah, ditimpa kepada mereka kehinaan, wal maskanah, kefakiran, kemiskinan. Nampak azillah wal maskanah menunjukkan ihbitu tersebut sesuai diletakkan perkataan ihbitu kerana bukan untuk kemuliaan dan juga keagungan. Jelas okey. Sekarang kita lihat perkataan yang lain. Daripada hajara, ha jim ra. Muka surat yang sama 205. Hajara yahjuru adalah tinggalkan ataupun menjauhkan diri. Dua-dua boleh. Meninggalkan. Okey, hajrun iaitu menjauhkan diri. Hajara tambah alif makna terus bertukar, iaitu berpindah. Pindah pun tukar, meninggalkan diri juga, menjauhkan diri juga, lebih kurang je makna je. Cuma ada penambahan alif di tengah-tengah. Hajara, berpindah, berhijrah. Jadi bila mana hajara, tuan-tuan, dia meninggalkan, menjauhkan diri. Tapi bila hajara, dia bukan tinggal sekejap-sekejap, dia bukan jauhkan diri sekejap-sekejap, tapi berhijrah. Apa maksud berhijrah? Bawa semua sekali, pakaian, duit, tunggangan, apa yang ada bawa, pindah semua sekali ke negeri ataupun ke tempat yang lain. Maknanya hajara walaupun asalnya atas wazan fa'ala adalah bina' lil musyarakah. Apa bina' lil musyarakah? Makna saling.
Kalau kata jahada saling berjihad, makna kalau jahada berjihad tak boleh seorang-seorang, dia kena ada pihak lawan. Jadala berdebat tak boleh seorang-seorang, dia kena ada pihak lawan. Jadala yujadilu, berdebat. Qatala berperang tak boleh seorang-seorang, dia kena qatala yuqatilu. Berperang ada pihak A pihak B. Tapi di sini hajara, dia tak boleh saling hijrah berhijrah. Makna hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa ayat dia? Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, hafiza yahfazu, makna menjaga. Tapi bila tak hafaza yuhafizu muhafazatan, hafizu fi'il amar, hafiz fi'il amar menunjukkan jaga, bukan jaga biasa-biasa, betul-betul punya jaga. Sebab itu Allah Taala kata hafizu ala salawat, hafizu ala salawati was salatil wusta, jaga betul-betul sembahyang fardu 5 waktu dan jaga sembahyang wusta. Wusta tu banyak pendapat qaul ulama-ulama tafsir, boleh lihat dalam kitab tafsir. Cuma kita nak bagi tahu mengenai dengan hafaza yuhafizu, hajara yuhajiru, betul-betul punya hijrah, bawa semua sekali. Hafaza betul-betul punya jaga, seolah-olah dia benda di hadapan kita, betul-betul berhadapan dengan kita, betul-betul kita jaga. Okey, tuan-tuan lihat, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Okey, hajara yahjuru, hajaran hijranan. Okey, maksudnya apa? Mufaraqatul insan ghairahu, seorang manusia berpisah dengan orang lain, mana berhijrah ke tempat yang lain. Imma bil badan, sama ada berpisah tersebut dengan badan dan jasad dia berpisah daripada orang lain, ataupun bil lisan, ataupun mulut dia berpisah dengan orang lain, tak nak cakap. Nabi kata la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalath layal. Tidak halal bagi seorang Islam an yahjura akhahu, tak bercakap dengan saudara dia fawqa layal, fawqa salasa layal, lebih daripada 3 hari. Yang mana haram tak bercakap dengan kawan lebih 3 hari tanpa sebab. Tanpa sebab ni bukan tanpa sebab, makna dengan sebab bermusuh dengan dia. Kalau tanpa sebab tak jadi masalah. Sebab apa tak bercakap dia 3 hari? Oh, sebab dia duduk jauh, macam mana nak cakap dengan dia? Sebab apa? Oh, sebab dia sakit, sebab dia sibuk. Itu tak apa. Tapi disebabkan 3 hari sebab bermusuh, musuh dalaman, kita simpan dalam, maka itu yang Nabi kata la yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang Islam, itu hukumnya adalah haram. Okey, makna berpisah di sini hajara yahjuru, boleh berpisah dengan badan, jasad, boleh juga berpisah dengan lidah, tak nak bercakap, ataupun bil qalb, ataupun hati dia berpisah. Jasad bersama, seolah-olah hati tak bersama langsung. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. Nampak wahjuruhun daripada hajara yahjuru, fi'il amar je, wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Okey, di surah An-Nisa ayat yang ke-34 daripada muka surat 84 ayat 34. Okey, ini mengenai
Kerana kamu takut dia berlaku nusyus, derhaka kepada isteri dia, derhaka kepada suami dia, fa'idhuhun, yang pertama sekali beri peringatan, nasihat elok-elok, beri amaran dekat dia. Wahjuruhun, tak berubah juga, maka wahjuruhun, tinggal tempat tidur, pisah bilik. Wahjuruhun fil madaji'. Dan yang ketiganya, wadribuhun, pukul. Pukul tersebut bukan pukul dengan rotan. Perempuan dia lembut, tak boleh pukul dengan rotan, bahkan pukul dengan dalam hadis menyatakan seperti kayu sugi, pukul dengan kayu sugi. Makna benda yang patang kecil je, pensel ke, tapi bukan cocok dengan pensel, pukul. Okey. Itu maksudnya. Sebagai satu tarbiyah. Okey. Ini adalah satu kinayah. Maksud kinayah mengenai apa? Tinggallah isteri kamu pada tempat tidurnya. Apa maksud tinggalkan isteri pada tempat tidur? Maknanya jangan hampiri dia, merajuk dengan dia sebab tak dengar cakap kamu. Okey. Itu kinayah. Dalam surah tu juzuk ke-19 page yang pertama, surah tu apa? Suratul Furqan. Ada dinyatakan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Hajara yahjuru, mahjura adalah ismul maf'ul daripada hajara yahjuru. Tuan-tuan buka juzuk 19 page yang pertama, suratul Naml. Suratul Namli sebelum suratul Syu'ara. Muka surat 362. Ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi Muhammad telah berkata, ya Tuhanku, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai mahjura. Mahjura ni ditinggalkan, mereka abaikan Quran, ditinggalkan. Fahadha hajrun bil qalbi atau bil qalbi wal lisan. Sama ada maksud Nabi ni ada kebarangkalian dua. Sama ada maksud Nabi iaitu kaumku tinggalkan Quran, mana hati dia tinggal, hati mereka tak ada Quran, tinggalkan Quran, tak nak beramal dengan Quran. Ada kemungkinan kebarangkalian maksudnya hati pun tak minat dengan Quran, tinggal Quran, mulut pun tak baca Quran. Ada kebarangkalian dua. Ruhum hajaran jamila. Juzuk apa tu? Suratul Muzammil, juzuk yang ke-29. 29, muka surat berapa tu? 574, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 10. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Okey. Mautinus syahid, tempat perbincangan kita di mana ayat 10 tu, wasbir ala ma yaqulun. Apa Quran kata? Allah Taala kata, bersabarlah kamu wahai Muhammad, bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Wahjuruhum hajaran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Tinggalkanlah mereka dengan peninggalan yang baik. Okey. Dekat sini yahtamilu as-salasah wa mad'uun ila an yataharra ayya as-salasah in amkanahu ma'at taharri al-mujamalah. Maksud di sini wahjurhum hajaran jamila, ada tiga kebarangkalian. Makna kamu tinggalkanlah mereka. Maksud tinggal di sini hati kamu jangan simpan apa-apa dengan mereka. Jangan simpan apa-apa. Anggap mereka sahabat kamu baik, tak ada apa-apa. Mereka tak nak terima dakwah kamu, tak apa. Kemudian ada kebarangkalian yang kedua, menyatakan lidah kamu tinggalkan. Mereka tak terima Quran, mereka tak terima dakwah kamu, jangan kamu balas mereka dengan cercaan yang mereka bagikan kepada kamu. Tahan lidah kamu, tinggalkan lidah kamu daripada cercaan. Perkara yang kebarangkalian yang ketiga adalah dengan jasad.
mereka tak terima kamu, maka pisahkan jasad kamu dengan mereka, jangan duduk sekali mereka, tinggalkan mereka. Ada kebarangkalian 3, tapi yang pentingnya 3 ini adalah al-mujamalah, iaitu tidak meninggalkan sebarang kesan, sebarang bekas dalam hati Nabi. Tak ada apa-apa, Nabi tak simpan apa-apa. Mereka nak terima, tak terima pun Nabi terima dengan seadanya, dengan redha. Okey, indahnya ayat Quran. Kemudian kita pergi pula kepada dalam, tak salah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Maryam juzuk yang ke-16, juzuk ke-16, wahjurni maliya, surah Maryam ada wahjurni maliya. Okey, ayat ke-308, muka surat 308, ayat yang ke-46. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ayat 46. Ayah Nabi Ibrahim kata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Raghiba yarghabu, lepas dah ada an, mana benci, tak suka. Nampak? Araghibun anta an, mana tak suka. Adakah kamu tak suka Tuhan aku, wahai Ibrahim? Ayah dia cakap ni kepada anaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, la illam tantahi la arjumannaka, sekiranya kamu tak berhenti daripada dakwah, daripada mengajak manusia kepada Islam, la arjumannak, digunakan 2 taukid, lam dipanggil lam taukid, nun yang bersabdu dipanggil nun taukid, mana pasti dan pasti aku akan merejam kamu. Wahjurni maliya, wahjurni maliya, tinggalkan aku wahai Ibrahim. Maliya adalah satu tempoh muddah tawilah, dalam waktu yang sangat panjang. Tinggalkan aku, jangan duduk dekat dengan aku. Okey, wahjurni maliya di sini adalah maksudnya jangan, ni pun kemungkinan ada 3 kebarangkalian. Ayah Nabi Ibrahim kata wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam tempoh yang panjang. Tinggalkan apa? Jangan bercakap dengan aku dalam tempoh yang panjang, dalam tempoh yang lama. Jangan cakap langsung sepatah dengan aku. Ada kebarangkalian yang kedua, makna hati kamu dah duduk sini, duduk hati kamu jangan ada dekat dengan aku, jangan jumpa dengan aku. Perkara yang ketiga adalah pisah, badan kamu, badan aku pisah, duduk jauh-jauh, jangan dekat dengan aku. Ada 3 kebarangkalian. Okey, warrujza fahjur, dalam suratul Muddathir pun ada, hajara yahjuru, banyak dalam Quran. Apa dia? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ayat kelima, tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Fahjur, tinggalkanlah. Ar-rujza, perbuatan yang keji. Jadi maknanya ar-rujza fahjur, asalnya fahjur ar-rujza. Ini kita panggil maf'ul muqaddam, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Subjek, okey, verb, objek, tetapi diterbalikkan, objek diletak di awal, maf'ulun bih letak di awal, fi'il, fa'il letak kemudian. Apa sebabnya? Itu kita bincang waktu yang lain lah. Okey, al-muhajarah, hajara yuhajiru muhajaratan, berhijrah. Maksudnya dia tinggalkan, orang lain dia tinggalkan, berhijrah. Ini banyak dalam Quran. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Juzuk 2 ni. Betul 16 berapa? Satu muka surat betul muka surat 34, tapi ayat dia lain sikit lah. Lain sikit. Muka surat 34 ayat 218, tapi tak apa, ada perkataan hajara.
innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hajaru fi'il madhi. Kalau hajiru itu fi'il amar. Okey, jelas hajaro atau kalau untuk mereka hajaru makna mereka berhijrah, fi'il madhi. Kalau hajiru itu fi'il amar, makna kamu berhijrah, hendaklah kamu berhijrah. Nampak? للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Juzuk 28 betul? 28 suratul Hasyr, betul suratul Hasyr ayat yang ke-8, muka surat 546. Di sini tuan-tuan lihat lil fuqara'il muhajirin, hajara yuhajiru muhajaratan. Muhajir adalah ismul fa'il daripada hajara yuhajiru. Jelas okey. Banyak lagi ayat Quran yang lain tuan-tuan lihat. Cuma bila sebut tentang hajara yuhajiru, zahir daripada maksudnya adalah keluar daripada negara kafir pergi kepada negara Islam. Seperti mana sahabat dahulu mereka berhijrah daripada Makkatul Mukarramah ke Al-Madinatul Munawwarah, Yathrib. Okey. Nama Madinah dahulu dipanggil Yathrib ataupun Taibah. Ya Taibah, ya Taibah. Itu dipanggil nasyid. Taibah nama Mekah dahulu, nama Madinah dahulu. Ada yang kata hujuran ini adalah ada qil pendapat dia kata hujuran tinggal di sini makna hujuran syahawat wal akhlaqiz zamimah, tinggalkan syahwat, kehendak syahwat, akhlak yang buruk, wal khataya, kesalahan-kesalahan. Itu maksud dia. Sehingga kita lihat ismul fa'il muhajirun dalam kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam apa? Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Okey, muhajir aku pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, hajara yuhajiru muhajaratan. Juzuk apa tu? Juzuk 20 betul? Dalam suratul Ankabut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Juzuk yang ke mana Suratul Ankabut. Muka surat 399 ayat 26. Fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Nabi Lut beriman kepada Allah. Fa amana lahu Lut. Maka Nabi Lut alaihi salatu wasallam membenarkan kenabian Nabi Ibrahim, beriman dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Itu hajara yuhajiru muhajaratan. Dia sama juga seperti mujahadah. Makna ada kesusahan, mujahadah. Berhijrah kan susah, nak angkat, nak berpindah randah. Terutama yang kerja kerajaan ni kadang-kadang nak naik pangkat kena pindah tempat lain.
pindah ke department lain ataupun ke bahagian yang lain, ataupun ke negeri yang lain, ke office yang lain. Jadi perlu angkat semua sekali lah, barang-barang semua, rumah semua pindah, sekolah anak semua pindah, anak-anak semua pindah. Jadi itu perkara yang agak sesukat mujahadah lah, dipanggil mujahadatun nafsi. Seperti mana diriwayatkan dalam satu hadis, khabar, raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kamu telah pulang daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar, jihad yang paling besar, iaitu mujahadatun nafsi, iaitu mujahadah an-nafsi, melawan nafsu, jiwa. Diriwayatkan hajiru wala tahjuru, jadilah kamu di kalangan orang-orang muhajirin, wala tatashabbahu bihim fil qaul dunal fi'al, jangan kamu serupa dengan orang muhajirin dari segi perkataan, perbuatan tak nak ikut. Cakap hebat, kesusahan yang ditanggung oleh orang muhajirin kamu tak nak ikut, macam tu, nak cakap je, nak dakwah ceramah je. Okey. Al-hujur, hajara yahjuru, hujran, maknanya al-kalamul qabih. Hajara yahjuru hajran. Kalau hujrun, ha tu berbaris depan, hujrun makna al-kalamul qabih, perkataan yang keji, mencarut, perkataan yang tak baik. Al-kalamul qabihul mahjur, perkataan yang jelek yang ditinggalkan kerana jeleknya perkataan tersebut. Dalam hadis dinyatakan wala taqulu hujran, jangan kamu kata perkataan hujran, mencarut, perkataan yang keji. Sebab tu Quran menggunakan perkataan yang cukup baik, sehingga dalam masalah seks, dalam masalah hubungan berumah tangga, Quran tak gunakan perkataan secara directly jima', tetapi Quran guna perkataan lain, rafath dan sebagainya. Okey, nampak Quran menggunakan perkataan kinayah, tidak secara direct. Menunjukkan kepada kita lapik dalam bahasa ini, dalam penggunaan bahasa adalah satu perkara yang sangat penting yang ditekankan oleh Al-Quranul Karim. Okey. Ahjara yuhjiru, ahjara fulanun. Bila maksud ahjara, maksudnya seseorang itu mendatangkan perkataan yang keji, yang jelek, dengan sengaja. Memang niat nak datang perkataan yang keji. Kalau hajara al-marid, hajara makna dia datangkan perkataan keji tapi tak sengaja, tersebut. Itu hajara. Kalau ahjara dengan sengaja. Dalam Quran ada disebutkan mustakbiri hajurun. Juzuk berapa tu? 18. Suratul apa? Al-Mu'minun. Juzuk ke-18 ayat, muka surat 346. Ayat yang ke-67. Mustakbirina bihi samiran tahjurun, dengan menyombongkan diri, takabur, dan mengucapkan perkataan-perkataan keji. Nampak? Tahjurun, hajara yahjurun, mengucapkan perkataan yang keji terhadap Al-Quran. Pada waktu kamu berbicara pada malam hari. Samir adalah sembang malam. Sembang santai malam. Samiran. Bihi terhadap Quran. Mereka takabur terhadap Quran. Samiran pada waktu malam. Tahjurun. Pada waktu malam mereka pula cakap perkataan yang keji. Bihi tahjuruna bih, ataupun tahjurunahu, iaitu tahjurun al-Quran, iaitu mereka telah menghina ataupun mencaci Al-Quran Al-Karim, cakap perkataan yang tak baik kepada Quran. Jadi bila hajara yahjuru tahjurun, bermaksud dengan niat, memang niat mereka nak caci. Okey. Tahjurun
Sepatutnya tahjurun ni maksudnya secara tak sengaja tau. Yang secara sengaja dipanggil apa? Mustakbirina bihi samiran tuhjirun. Ahjara yuhjirun. Ahjara yuhjiru. Baru betul dengan cara sengaja. Sebab tu ada sebahagian qiraat dibaca apa? Mustakbirina bihi samiran tuhjirun. Tuhjirun. Bukan tahjurun tuhjirun. Sebahagiannya. Sebab apa? Dia berdasarkan bahasa lughah. Ahjara adalah dengan sengaja, hajara yahjuru mana tak sengaja, caci dengan tak sengaja. Ahjara caci dengan sengaja. Sebahagian qiraat baca tuhjirun, qiraat kita baca tahjurun. Okey. Okey. Kita lihat lagi Al-Hajir. Al-Hajir dalam hadis tak salah saya ada ni mengenai solat yang panas terik solat jemaah. Al-Hajir ataupun Al-Hajirah. Al-Hajiru iaitu hajim yara ataupun hajirah. Al-Hajirah maksudnya waktu yang mana tertegahlah pada waktu tersebut berjalan. Orang Arab tak keluar di tengah hari panas. Sebab tu sebahagian negara Arab yang panas sangat, pengajian mereka pagi dan petang malam. Tengah hari tak ada. Kelas sampai pukul 11, 12 tidur. Rehat sampai asar. Sebab tengah hari tak boleh belajar, panas sangat. Okey. Jadi bila mana manusia tak memulakan perjalanan, tak berjalan pada waktu itu, maka dipanggil waktu tersebut hajir ataupun hajirah, iaitu manusia akan tinggal. Tinggal apa? Tinggal bermusafir, berjalan pada waktu tersebut kerana panas sangat. Okey. Al-hijar, hajim alif ra, hijar adalah tali yang diikat untuk al-fahal. Unta jantan ataupun binatang jantan lah, al-fahal. Tali untuk ikat dia. Okey, itu sedikitlah mengenai perbincangan kita dalam Qamus Al-Quran Al-Karim. Kita tak sempat habis ni Kalau ikutkan di sini kita baru menyebut perkataan hajara, dua je, habata yahbitu dan juga hajara yahjuru. Kita tak sempat lagi untuk bincangkan, habiskan huruf waw, huruf ha. InsyaAllah ta'ala kita bertemu kembali pada keesokan harinya 9.30 pagi. Dan sekarang adalah slot yang kedua, adalah dipanggil slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan yang mengikuti kita sudah pasti slot yang kedua ini slot untuk kita perhatikan, tadabburkan Al-Quranul Karim, apa perbezaan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tuan-tuan, saya menyeru tuan-tuan supaya ambillah Quran, pegang Quran, berada di sisi tuan-tuan. Tuan-tuan lihat, kita nak tadabbur pada hari ini insya-Allah taala pada ayat suratul Baqarah ayat 283. Tuan-tuan jangan lupa perbincangan kita hari ini adalah dalam bab az-zikru wal hazfu, iaitu mengenai dengan bab zikir, iaitu sebut, ataupun al-hazaf, tak sebut, buang. Itu tuan-tuan kena tahu, suratul Baqarah ayat 283. Wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Surah apa tu? Suratul Baqarah lah, juzuk yang ketiga ayat akhir, sekali page yang terakhir sebelum masuk surah Al-Imran. Okey. Wala taktumus syahadah, muka surat 49 ayat 283. Jangan kamu sembunyikan syahadah kamu. Wa man yaktumha, persaksian. Syahadah ni mana persaksian? Jangan kamu sembunyikan kesaksian kamu. Fa innahu asimun qalbuh, maka fa tu fa jawab, maka jawab kepada man,
maka sesungguhnya yang menyembunyikan persaksian itu adalah asimun, berdosa. Apa yang berdosa? Satu benda yang berdosa, orang yang berdosa. Apa orang berdosa? Qalbu, hati dia yang berdosa, hati dia. Sebab apa dia letakkan ditambah qalbu? Sudah cukup kalau kita lihat dalam Quran, wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athim. Sudah cukup. Dah faham dah makna dia. Tapi kerana apakah ditambahkan lagi qalbu? Di sini sebab apa? Isnadu al-isim ila qalb. Sebab apa disandarkan dosa tadi, ismun, kepada hati. Kerana syahadah ni, tuan-tuan, syahadah persaksian, mahal syahadah di mana? Di hati. Sembunyikan syahadah persaksian adalah simpan di dalam hati. Tuan-tuan nampak? Apa makna sembunyikan persaksian? Simpan di dalam hati. Jadi dinisbahkan dosa ni kepada hati sebab dia menyembunyikan, simpankan persaksian. Dia tak nak menzahirkan, memberi persaksian. Boleh? Okey, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kasyaf, Imam Zamakhsyari, dalam ayat ini dia ditanyakan kerana apakah diringkaskan, kerana apakah tidak diringkaskan? Fa innahu athim, cukup. Tapi asimun qalbuh, diletakkan qalbuh. Apa faedah didatangkan, disebutkan perkataan qalb? Jumlah ini yang berdosa tu adalah tuan dia, bukan hati dia yang berdosa sahaja. Bukan hati je yang berdosa, tuan badan yang sepatutnya memberi persaksian, dia yang berdosa, tetapi dia tidak mahu. Tetapi yang Quran sebut hati dia sahaja yang berdosa. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Zamakhsyari dalam kitab Kasyaf menyatakan kitmanus syahadah, menyembunyikan persaksian, dan tak bercakap, tidak menzahirkan, tidak meluahkan persaksian, apabila dosa tersebut disertai dengan hati, maka disandarkan kepada hati. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat yang kita bagi tahu tadi, sebab apa tak nak zahirkan persaksian, tak nak beri persaksian? Sebab dia sembunyikan di mana? Di hati dia. Bila sembunyikan di hati, maka isnadul ithim, disandarkan dosa tadi kepada hati. Lianna isnadal fi'il ilal jarihah allati yu'mal biha ablagh. Tuan-tuan, ilat dia, sebab apa Quran letakkan hati? Kerana menyandarkan sesuatu perbuatan, iaitu memberi persaksian kepada anggota itu adalah lebih mubalaghah. Kalau kata orang yang sembunyikan persaksian adalah berdosa, dah cukup. Tetapi orang yang menyembunyikan persaksian, hati dia adalah berdosa, itu lebih makna mubalaghah, kalau tuan-tuan faham. Seperti mana kamu katakan apabila kamu nak taukid, nak menegaskan, nak mentaukidkan sesuatu perkara, kamu katakan hadza mimma absarathu ainayya wa mimma sami'athu udhunayya wa mimma arafahu qalbi. Yang dua mata aku yang lihat. Tak perlu sebut dua mata pun tak apa, kata aku lihat, cukup. Sebab apa sebut? Dua mata kepala aku sendiri yang lihat. Makna lebih mubalaghah tu, nak bagi tahu dia tak tipu, memang benda tu benda betul. Kalau kata telinga aku dengar, kalau kata aku mendengar, tu orang dah faham dia dengar. Tapi dia kata telinga aku sendiri yang dengar, itu lebih mubalaghah. Tuan-tuan nampak lebih mubalaghah, lebih memberi justifikasi makna yang lebih. Kemudian hati aku yang tahu. Dia kata kalau kamu tak percaya tak apalah, aku dah cakap benar, hati aku yang membenarkan perkara ni. Jadi maknanya nak bagi tahu mubalaghah tu. Ilat yang kedua, sebab yang kedua, Imam Zamakhsyari sebut dalam kitab dia, li'annal qalba huwa ra'isul a'dha. Hati ni adalah ketua kepada anggota-anggota. Wal mudghah, seketul hati tu
allati, seketul yang dipanggil hati, in saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, semua anggota-anggota badan al-jawarih jadi baik. Wa in fasadat, sekiranya rosaknya hati, fasadal jasadu kullu, semua anggota akan rosak. Faka'annahu qila faqad tamakkana al-ismu fi asli nafsihi wa malaka ashrafa makan fi. Sesungguhnya dosa ini seolah-olah mengambil tempat, bukan kata pada diri, kita panggil apa, faqad tamakkana al-ismu fi asli nafsihi wa malaka ashrafa makanin fi. Jadi hati ni sebenarnya dia memiliki satu tempat yang sangat mulia. Okey, jadi bila kita nisbahkan dosa dengan hati, seolah-olah dia akan merosakkan anggota yang lain. Betul sebab merosakkan anggota yang lain. Sebab apa yang anggota yang paling bernilai, yang paling tinggi, hati. Kalau hati ni baik, semua akan jadi baik. Tapi bila Quran sebut asimun qalbuh, yang berdosa tu hati, maknanya yang lain lagi teruk. Okey, wali alla yadhunna anna kitman asy-syahadah min al-asam al-muta'alliqah bil lisan faqat, supaya manusia tak sangka, jangan disangkakan bila mana menyembunyikan syahadah itu berdosa. Menyembunyikan syahadah ni berdosa yang berkaitan dengan lidah aja, bukan lidah memberi persaksian. Yang sembunyikan persaksian bukan lidah aja berdosa, hati juga turut berdosa. Jangan kita salah faham, lidah saja yang berdosa. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ajak tuan-tuan lagi kita tadabbur ayat yang kedua dalam ayat yang kedua, iaitu dalam suratul A'raf, dalam suratul Baqarah ayat 57 dan juga suratul A'raf ayat 160. Tuan-tuan lihat dulu suratul Baqarah ayat 57. Juzuk pertama ni ayat 57. Di mana tu? Tuan-tuan lihat muka surat 8. Wa dhallalna 'alama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Okey, mautinus syahid, tempat perbincangan tadabbur kita ni, kita nak highlightkan di mana? Di wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami, iaitu Allah Ta'ala. Walakin, tetapi kanu anfusahum yadhlimun, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Okey, perbincangan kita sebab apa dalam ayat ni diletakkan walakin kanu, diletakkan kanu anfusahum. Kana, diletak kanu. Tuan-tuan lihat satu ayat lagi dalam suratul A'raf ayat 160, juzuk yang ke-9 160. Juzuk ke-9 ayat 160, muka surat 171. Wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar fanbajasat minhu ithnata asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum wa dhallalna 'alayhimul ghamama wa anzalna 'alayhimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Nampak? Walakin kanu diletakkan juga wa ma zalamuna walakin kanu, ayat sama diletakkan kanu. Ada satu ayat saya nak ajak tuan-tuan renungkan bersama. Satu ayat dia tak sebut kanu, dia buang kanu tu. Wa ma zalamuna walakin anfusahum yadhlimun, tak letak walakin kanu. Di mana ya? Dalam surah Ali Imran ayat 117, juzuk yang keempat ni 117.
Tuan-tuan, lalu muka surat 65 ayat 117. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullah. Nampak? Allah Ta'ala tak buat zalim kepada mereka, walakin anfusahum. Sebab apa tak letakkan walakin kanu, tak letakkan kanu, dia tak walakin, tetapi anfusahum yazlimuna, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Okey tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ajak tuan-tuan tadabbur suratul Baqarah ayat 57 dan juga suratul A'raf ayat 160. Perkataan dia wama zalamuna walakin kanu, diletakkan walakin kanu, tapi dalam suratul Al-Imran ayat 117 dibuang perkataan kanu. Kerana apa? Tuan-tuan, suratul Baqarah, suratul A'raf mengenai dengan kaum-kaum yang telah lalu, iaitu Bani Israel. Tuan-tuan baca balik ayat ni, kisah mengenai Bani Israel. Bila kisah mengenai Bani Israel, kisah yang dah lama dah, yang sebelum daripada Nabi Muhammad lagi. Jadi sebab tu dia letak walakin kanu. Kanu tu fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan yang telah lalu. Walakin kanu, tetapi mereka dahulunya. Mana kanu menunjukkan al-madhi, past tense yang telah lalu. Okey. Tetapi bila mana surah Ali Imran, dia bukan untuk kaum-kaum yang telah terdahulu, Bani Israel bukan, tetapi perumpamaan yang Allah Ta'ala umpamakan dalam ayat ke-117 adalah untuk setiap zaman. Tuan-tuan lihat terjemahan. Perumpamaan harta yang mereka dermakan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandungi hawa yang sangat sejuk, yang menimpa tanaman milik sesuatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri, lalu angin itu merosakkannya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang menginfakkan di kehidupan dunia ini adalah seumpama angin, yang pada angin tersebut sangat sejuk, yang menimpa satu tanaman kaum yang zalim, kaum yang jahat, yang zalim, yang tak beriman kepada Allah. Maka tanaman tersebut rosak. Angin tadi telah rosakkan tanaman tersebut. Jadi Allah Ta'ala tak zalim, tetapi mereka yang buat zalim daripada diri mereka sendiri. Jadi ini ayat ni, perumpamaan ni bukan untuk zaman Bani Israel, tidak, untuk setiap zaman sampai zaman sekarang ni. Okey. Jadi sesuailah kanu pada ayat Al-Baqarah dan juga Al-A'raf, dalam kitab Al-Burhan, karangan Imam Al-Kirmani, dia kata apa, dua surah tersebut, yakni Al-Baqarah dan juga Al-A'raf, adalah ikhbarun an qaumin matu wa anqaradu, untuk umat yang telah mati, yang telah binasa dulunya, Bani Israel. Ada pun Ali Imran, dia bukan untuk umat terdahulu, tapi dia perumpamaan untuk setiap zaman sampai hari kiamat. Okey. Tuan-tuan, saya nak ajak satu lagi tuan-tuan tadabbur bersama saya. Satu lagi dalam surah Syura ayat 36. Surah Syura ayat juzuk yang ke-25. Dan juga surah Al-Qasas ayat 79. Tuan-tuan buka dulu dalam surah Syura ayat 36, ayat juzuk 25 ni. 25 Syura. Di mana ya surah Syura 25? Okey, tuan-tuan lihat pada ayat ke berapa, nampak tak? Ayat surat 487. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Okey. Tuan-tuan, dalam ayat ini famata'ul hayatid dunya tak ada pun wazinatuha. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dalam surah apa tu? Dalam surah Al-Qasas ayat 79. Nampak
Al-Qasas juzuk berapa? Juzuk 20. Ayat ke 79. Tuan-tuan tengok ayat-ayat atas sekali. Ayat muka surat 393, muka surat yang ke-60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Nampak ada tambah wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Jelas tuan-tuan. Tuan-tuan bandingkan muka surat 393 tulis dan juga muka surat 487. Tuan-tuan lihat walladzina yajtanib mana fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Pada ayat 36 surah Asy-Syura, apa pun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wazinatuha tak ada. Tapi dalam ayat dalam suratul Qasas ayat ke-60, wa ma utitum min syai', apa juga kekayaan, jabatan ataupun keturunan, mata'ul hayatid dunya, itulah kesenanganmu, wazinatuha. Wazinatuha, dan juga perhiasan dunia. Tidak ada tambah perkataan wazinatuha. Okey. Kita lihat sebab apa ditambahkan az-zina pada ayat ini dalam ayat Qasas, suratul Qasas. Tapi dalam ayat suratul Syura tidak ditambah az-zina, iaitu wazina atau perhiasan. Sebab apa ya? Jawab dia, kerana datang penyebutan az-zina, wazinatuha pada firman Allah Ta'ala dalam suratul Qasas juga, tapi pada ayat ke-79. Sebab tu diletakkan sesuai dengan pada ayat 60, diletakkan wazinatuha. Apa dia? Iaitu fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Ni kisah Qarun, kisah Qarun. Ayat muka surat 395 ayat 79, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Nampak zina pada ayat ke-60, zinatuha, perhiasan dunia. Ini zinatih, perhiasannya, perhiasan siapa? Perhiasan Qarun. Qarun mana fa kharaja ala qaumihi fi zinatih, Qarun keluar kepada kaumnya fi zinatih, dengan perhiasannya. Apa maksud perhiasan? Dengan rasa megah, takabur. Fi zinati dalam i'rab dipanggil hal. Hal, dalam keadaan hal. Kerana jumlah jar majrur boleh menjadi hal, ataupun syibih jumlah boleh menjadi hal. Sama ada jar majrur ataupun zaraf dan juga mudhaf ilaih boleh menjadi hal. Jadi di sini hal, mana Qarun dia keluar berjumpa dengan kaum dia fi zinati, dengan kemegahan, dengan perhiasan-perhiasan dia, dengan megah, takabur dia, besar diri dia. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'azim. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam ayat suratul Qasas ini, tetapi tidak datang dalam suratul Syura. Daripada awal suratul Syura 25, Hamim, Ain, Sin, Qaf, itu semua tak datang pun satu perkataan zina. Zina ni mana apa? Zinatun, iaitu perhiasan. Bukan zina, zinatun, zinah, iaitu perhiasan. Okey. Dan tidak datang dalam surah Syura, daripada awal surah sehingga akhir surah, bukan perkataan zina itu tak datang, tetapi tidak datang mengenai dengan perihal duniawi kepada seseorang. Tidak datang. Dalam surah Syura tak ada pun cerita perihal seseorang individu
yang mana bagaimana dia punya personality dia di dalam harta. Kita panggil empire dia dalam harta dia macam mana. Tak ada sebut. Dalam surah Syura tak ada sebut pun individu yang mempunyai keduniaan yang sangat hebat, tak ada. Bahkan dalam surah Syura hanya menceritakan tentang kehinaan dunia, tentang sedikitnya rezeki dunia, dan juga rezeki dunia ini adalah maqdur, ditakdirkan oleh Allah, bukan semua orang dapat, hanya sebahagian, ada yang kaya, ada yang miskin. Okey, itu yang disebut dalam surah Syura. Tapi dalam surah dalam surah Al-Qasas disebutkan perihal individu yang mempunyai kehebatan dalam dunia dia. Nampak sebab itu dalam surah Al-Qasas disebutkan zinah. Okey, itu jawapan sebab apa diletakkan zinatun, penambahan zinatun. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun hampir 1 jam setengah ni kita bersiaran pada pagi yang mulia ni. Harap-harap walaupun sedikit, tidak banyak tadabbur, hanya 3 bahagian je, 3 surah yang kita pilih. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, kita telah habis tutup tirai bab tadabbur dalam bab az-zikir wal hazaf, sama ada sebut ataupun tak sebut dalam Quran. Zinah ada yang disebut, ada yang tidak disebut dalam Quran. Sebab apa? Kita telah huraikan. Begitulah juga pada bulan Ramadan yang lalu, sebelum bulan Ramadan kita bincangkan bab yang sama, az-zikru wal hazfu. InsyaAllah pada keesokan hari kita masuk dalam bab yang lain, tidak masuk dalam bab az-zikru wal hazfu, kerana bab tersebut telah pun kita menutup tirai pada hari ini. Mudah-mudahan daripada sebelum Ramadan, Syaban, Ramadan, Syawal, berakhirlah dalam sesi tadabbur kita, iaitu az-zikru wal hazfu. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan mendapat sedikit manfaat walaupun tak banyak. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Tuan-tuan tak faham semua pun tak apa, tapi jangan tinggalkan semua. Saya mohon maaf sekiranya kesilapan, saya ada tersalah penyampaian, terkasar bahasa. Tuan-tuan, saya menyeru, mengajak tuan-tuan tekan butang share supaya ramai mengambil istifadah manfaat pengajian kita pada pagi yang mulia ni, kerana ramai yang tak tahu lagi page kita, pengajian bahasa Arab Al-Quran, untuk memahami, mentadabbur, memahami kata dasar Al-Quranul Karim. Kita akan huraikan satu persatu insya-Allah taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.